Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku gembira saat sekarang berada di tepi hutan cantik. Saya sengaja untuk merakam kali ini di tepi hutan. Kerana apa? Keadaan politik kita sekarang ini macam di hutan rimba. Macam di hutan rimba, semuanya macam tidak terkawal. Tapi harap-harap semuanya dapat dikawal. Dengan kebijaksanaan daripada Perdana Menteri untuk mengawal keadaan semasa ini, kita berharap semua dapat dikawal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, 7 adun Pakatan Harapan mencadangkan wujudnya kerajaan perpaduan di Sabah. Sira berikan komen kamu sekiranya kamu setuju bahawa di Sabah pun perlu untuk kerajaan perpaduan ditubuhkan seperti mana ditubuhkan di Semenanjung di Semenanjung Malaysia, iaitu di Pahang dan di Perak kalau saya tidak silap, dan juga di Kerajaan Persekutuan juga telah ditubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi 7 adun PH mencadangkan wujudkan kerajaan perpaduan. Sekiranya ada setuju, sila komen. Pakatan Harapan PH Sabah menyarankan agar satu kerajaan perpaduan dibentuk di negeri itu sebagai satu jalan untuk menyelesaikan kemelut politik yang melanda ekoran penarikan sokongan Barisan Nasional semalam. Dalam satu kenyataan yang telah dikeluarkan pada hari ini, 7 adun daripada Pakatan Harapan juga berharap mereka memberikan sokongan. Berkata mereka memberikan sokongan kepada Haji Jinur untuk terus memimpin kerajaan negeri selaku Ketua Menteri. Tahniah diucapkan kepada Ketua Menteri Sabah ini kerana beliau dapat sokongan penuh daripada 7 ahli Pakatan Harapan ini. Walaupun begitu, mereka mencadangkan supaya ada satu kerjasama disebut kerajaan perpaduan. Susulan daripada sokongan ini, kata mereka, kami bersetuju bahawa satu kerajaan perpaduan Sabah boleh dibentuk seperti amalan di peringkat persekutuan, kata mereka. Kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata kenyataan bersama itu. Kenyataan itu telah ditandatangani oleh adun daripada Api-Api, Christina Liu, Pun Fung Ming daripada Tanjung Papat, Ewon Benedik daripada Kadamayan, Pung Jin Ze daripada Luyang, dan Jenny Lasimbang daripada Kepayan, Tan Lifat daripada Likas, dan Petro Galim juga daripada Inanam. Dalam pilihan raya negeri yang lalu, pada 27 September tahun 2020 yang lalu, GRS telah berjaya membentuk kerajaan selepas mereka memperoleh majoriti yang amat tipis dengan hanya memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. GRS pada masa itu ditunjangi oleh Perikatan Nasional yang telah memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional 14, dan Parti Bersatu Sabah pula 7 kerusi. Warisan pula pada ketika itu telah memenangi 29 kerusi DUN, manakala PKR 2 kerusi dan Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu iaitu APKO pula telah meraih 1 kerusi dengan keseluruhan 32 kerusi iaitu daripada Warisan Plus pada ketika itu. 3 lagi calon daripada DUN dimenangi oleh calon bebas. Menurut adun daripada PH Sabah terbabit, mereka berasa sangat kesal dengan cubaan untuk menggulingkan kerajaan sekarang melalui pintu belakang ekoran, langkah yang diambil BN oleh BN semalam. Pada masa sama, PH Sabah tidak bersetuju jika DUN dibubarkan untuk membolehkan PRN baru diadakan sekarang sebagai jalan untuk merungkai politik sekarang ini yang berada dalam kemelut. Ketika ini, kata mereka, sepatutnya fokus utama ahli politik Malaysia adalah untuk memastikan matlamat perjuangan untuk membantu rakyat dan membangunkan ekonomi Sabah. Selain daripada itu, kata adun terbabit, semua pihak perlu bersama-sama untuk berusaha memastikan perjuangan MA63 untuk perjanjian 1963 direalisasikan selaras dengan hasrat Perdana Menteri. Katanya, kami mengulang pendirian kami sebelum ini bahawa kami tidak menyokong sebarang usaha untuk menggulingkan kerajaan melalui cara pintu belakang. Kata mereka lagi. Tambah mereka, kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah
terus dibela dengan sokongan ini, kata mereka. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Komen banyak-banyak dan tekan butang notifikasi. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Rupa-rupanya Muhyiddin Yassin selama ini cuba mengatakan akan melawan rasuah, tidak berkompromi dengan rasuah, tidak berkompromi dengan calaguna kuasa, tidak berkompromi dengan apa yang disebut sebagai sakau mensakau, curi mencuri, sembunyi uang negara, dan macam-macam lagi. Sehingga dia juga turut dibuang daripada UMNO kerana dia melawan Najib Razak dalam kes 1MDB. Masihkah kamu ingat perkara itu? Kalau kamu masih ingat, komen saya masih ingat. Tapi rupa-rupanya setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia, ada kes yang dia terlibat, didakwa dia terlibat dalam kes itu lebih teruk daripada kes Najib Razak. Najib Razak punya kes baru 42 juta SRC International dan baru 2, bilion dengan 1MDB. Baru berapa banyak lagi lah kes yang lain. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam masalah besar. Dia mungkin terlibat dalam ketirisan 92 bilion ringgit Malaysia ketika era dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. 92 bilion ringgit ini dikatakan banyak ketirisan. 92 bilion. Ketika era di mana PKP, emergency, darurat dilaksanakan, ada suntikan-suntikan ekonomi dan macam-macam lagi, 92 bilion telah pun diguna pakai, tetapi terlalu banyak ketirisan mungkin berlaku di sana. Kerana ada banyak direct negotiation. Dan laporan-laporan mengatakan mungkin ada salah guna kuasa, mungkin ada rasuah terlibat di dalam semua itu. Malangnya pada ketika itu banyak sekali keadaan di mana ketika keputusan dibuat, ketika parlimen digantung, jadi tidak ada perlu untuk jemaah menteri, untuk kabinet meluluskan belanjawan yang besar itu, kerana pada waktu itu adalah waktu darurat. Tidak perlu jemaah menteri untuk putuskan, untuk berikan kelulusan. Semuanya boleh diluluskan hanya dengan keputusan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin memang dalam bahaya sekarang. Ditambah lagi, sudah sah ada tangkapan yang telah dibuat oleh SPRM terhadap dalang di mana Muhyiddin Yassin, dalang di mana Muhyiddin dan Hadi Awang terperangkap. Terperangkap kenapa? Bukan mereka terperangkap kantoi, tapi tidak, terperangkap dalam keadaan mereka berkuasa di dalam kabinet Malaysia, terutama Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Pada waktu itu mereka menjadi kerajaan, tetapi pada waktu itu jugalah ketirisan itu berlaku. Selama ini Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk melarikan diri dengan menafikan perkara tersebut tidak ada. Tetapi dibuktikan SPRM membuat tangkapan, menahan orang-orang yang menjadi dalang. Bagaimana ada dalang kalau tiada aktiviti?
Bagaimana ada penjahatnya kalau tidak ada kegiatan jahatnya? Kita nantikan bersama-sama apa yang bakal terjadi kepada bekas Perdana Menteri ini. Kalau sebelum ini Najib Razak berjaya di penjara kerana telah menyakau 42 juta ringgit SRC milik wang negara Malaysia. Kali ini kita akan melihat pula seorang lagi bekas Perdana Menteri Malaysia pun bakal masuk penjara juga, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Harap-harap tidaklah. Sebab kalau terjadi juga, negara Malaysia akan mencipta sejarah. Negara yang paling banyak Perdana Menteri salah guna kuasa. Harap-harap tidaklah. Kita berdoa semoga tidak berlaku perkara itu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.